Okey. Okey, kita masuk kepada kertas 2. Kertas 2 set 2. Okey. So dalam kertas 2 ada 3 bahagian lah. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, sekarang kita try bahagian A. Diberi bahawa fungsi fx sama dengan m per x tolak 1 tambah n. Okey, dia bagi dengan f negatif 2 sama dengan 1. F4 sama dengan 3. Nyatakan nilai x dengan keadaan fungsi f tidak tertakrif. Okey, macam mana dikatakan tidak tertakrif? Okey, bila tidak tertakrif, bawah ni per kosong. So dia tak tertakrif lah tu. Jadi kalau apa-apa nombor m per kosong, benda tu adalah tidak tertakrif. So kat bawah tu untuk A, x tolak 1 sama dengan kosong, x sama dengan 1. So jawapan dia x sama dengan 1. Kalau x tu 1, maksudnya bawah ni perkosongkan. Bila perkosong, fungsi tu tidak tertakrif. Okey, jelas? Okey, kita pergi ke B. Cari nilai m dan n. Okey. Okey, untuk cari nilai m dan n, perlu buat dua persamaan dengan maklumat yang ada. Okey. So apa dia punya fungsi? Fx sama dengan m per x tolak 1 tambah n. Okey, yang pertama F2 tau. F negatif 2 bermaksud m per, ini x kan? X tu adalah negatif 2 tolak 1 tambah n. Sama dengan berapa hujung dia? 1. Tu adalah persamaan tu. So m per negatif 3 tambah n sama dengan 1. Okey, untuk yang kedua kita ambil F4. Okey. So F4 sama dengan x ni dah jadi 4 tau. M per 4 tolak 1 tambah n sama dengan apa jawapan dia? 3. So ada persamaan kedua. Kat sini kita kena jadikan perkara rumus. M per 4 tolak 1, 3 tambah n sama dengan 3. Okey, mana nak jadikan perkara rumus yang mudah? Okey, so kat sini kita ambil salah satu. Katalah cikgu ambil persamaan pertama, yang ni kedua. Persamaan ataupun kita boleh buat, okey, dua-dua persamaan kita akan darabkan dengan 3 tau. So kat sini darab 3. Sini darab 3, sini darab 3. Yang ni pun darab 3. Ini darab 3, ini darab 3. So persamaan pertama kita akan dapat negatif m tambah 3n sama dengan 3. Persamaan kedua kita dapat m tambah 3n sama dengan 3 kali 3, 9. So kita boleh guna kaedah penghapusan. Nampak tak? So kita tolakkan dua-dua ni. Negatif m tolak m dapat negatif 2m. 3n tolak 3n dapat kosong. 3 tolak 9 negatif 6. Jadi m sama dengan 6 per 2. M sama dengan 3. Okey, dapat? Okey, so dah dapat m sama dengan 3. Boleh cari n? Boleh kan? So kita ambil persamaan kedua pun boleh. Tak kisah. Okey. M per 3 tambah n sama dengan 3. M kita adalah 3 per 3 tambah n sama dengan 3. N sama dengan 3 tolak 1. Jadi n sama dengan 2. So dah dapat nilai m dan n. Okey, boleh? Yang penting awak tahu masukkan nilai dalam persamaan ini. Bila awak masukkan nilai, semua jadi mudah. Okey, so sekarang kita proceed C. Seterusnya cari F7 dan songsangan 4. Okey. So cari F7. Bermaksud senang je. Kita dah dapat M tadi dapat berapa? 3. N tadi kita dapat 2. So Fx sama dengan M per X tolak 1 tambah N. So M tadi 3 per X tolak 1 tambah 2. Nampak tak? Fungsi kita jadi macam ni. So bila dia nak F7,
3 per 7 tolak 1 tambah 2. 3 per 6 tambah 2. So, kat sini dapat 2, 1 per 2. Okey? So, dah dapat dah. So, seterusnya. Songsangan 4. Okey? Songsangan 4. Awak jadikan dia songsang dulu. M pula. 3 per X tolak 1 tambah 2 sama dengan Y. 3 per X tolak 1 sama dengan Y tolak 2. Okey. Kemudian, ungkapan ini bawa ke sini. Ungkapan ini bawa turun. Nampak tak? 3 per Y tolak 2 sama dengan X tolak 1. Okey. So, 3 per Y tolak 2 tambah 1 sama dengan X. Okey. So, dah dapat F negatif 1X sama dengan 3 per X tolak 2 tambah 1. So, bila dia nak F negatif 1 songsangan F 4, 3 per 4 tolak 2 tambah 1. 3 per 2 tambah 1. So, kita akan dapat 5 per 2. Okey, selesai. Okey. Okey, boleh juga ada satu kaedah lain di mana kalau awak faham konsep dia, awak tak perlu songsangkan dulu. Okey. Kalau awak faham konsep dia, kalau fungsi songsang 4, yang ni untuk songsang dia adalah objek kan. So, untuk fungsi biasa dia adalah image. Okey, so awak boleh terus je buat. Persamaan dia jadi apa? 3 per X tolak 1 tambah 2. 4 ni bukan masuk dalam ni tau. Sama dengan 4. Bila songsangan dia akan jadi image dia. So kat sini 3 per X tolak 1 sama dengan 4 tolak 2. So 3 per X tolak 1 sama dengan 2. Bawa ke sini kita akan dapat 3 sama dengan 2 darab X tolak 1. 3 sama dengan 2 X tolak 2. 3 tambah 2, 5 sama dengan 2X. 5 per 2 sama dengan X. Okey. So, F negatif 1, 4 sama dengan 5 per 2. Okey, boleh juga macam tu. Okey. So, mana-mana sahaja janji awak faham. Kalau tak faham yang alternatif ni, boleh guna cara ini. Okey. Tengok markah dia 4. Markah bermaksud 2 markah untuk F7, 2 markah untuk songsangan. Okey, so jangan rugi markah. Okey, so kita proceed ke nombor 2. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, tentukan titik maksimum atau minimum. Okey, bila kita suruh kita tentukan, maksudnya kita kena buat lah. Penyempurnaan kuasa 2. Jadi Fx sama dengan susun bentuk arm negatif 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 3. So, kat sini, negatif 2 bawa kat luar. X kuasa 2 tambah, tolak lah. Sebab situ positif kan. Tolak 4x. Nampak tak? Sebab apa cikgu stop kat situ? Negatif 4 darab negatif 2 dapat balik positif 8. Nampak tak? So, kat sini tulis je tambah 3. 3 tu tak ada kaitan pun dengan negatif 2 tu. Okay, so sekarang apa yang perlu dibuat? Negatif 2. Kita nak selesaikan dalam kurungan tau. X tolak 2 per 4. Tolak 4x. Apa yang perlu kita tambah ni? Magic. Tambah apa per 2 kuasa 2 tolak apa per 2 kuasa 2. Magic benda tu. Magic. Yelah sebab kena tambah kat situ kan. Okay. Tutup balik. Tambah 3. So guys, apa nak kena isi dalam dia? Yang dalam ni adalah apa bendanya? Negatif 4, negatif 4. Nampak tak? B per 2. So kat sini, kita ambil negatif 2, ini dan ini. Dia akan jadi X. Ikut simbol dia negatif kan? Negatif 4 bagi 2, 2 kuasa 2. Nampak tak? Yang kuasa 2 saja. Yang 4 yang ni, abaikan dia. 4 ni abaikan dia. Okay. So, next. Negatif 2 darab negatif. Sebab kita nak keluarkan dari kurungan tu. So, dapat positif 2 darab berapa sini? Yang ni adalah 4 per 2 adalah 2 kuasa 2 kan? So,
Negatif positif 4. 4, 8 lah. 2 kuasa 2, 8. Okey, 2 kuasa 2, 4. 4 darab 2 kat sini. 8. Tambah 3. Faham tak ni yang ni? Awak keluarkan dia. Dia ibarat negatif 2. Negatif 4 per 2. Kuasa 2. Cikgu nak keluarkan dia dari kurungan tu. So kat sini. Negatif 2. Negatif. Kat sini dalam ni 4 per 2 adalah 2 kuasa 2. Nampak tak? Okey. So kita dapat negatif darab negatif. Positif 2 darab 2 kuasa 2, 4. Sama dengan 8. Samalah. So dari sini kita akan dapat 2. Negatif 2x tolak 2 kuasa 2 tambah 11. Okey, dah dapat. Jadi kita nak tengok dia titik maksimum ke minimum. So awak tengok. Kalau yang depan ni, maksudnya yang depan ni adalah A kurang daripada kosong. Maksudnya A dia adalah negatif 2 kan. Kurang daripada kosong. Maka dia graf maksimum. Bila graf maksimum, dia mempunyai titik maksimum. Titik maksimum adalah kita ambil yang mana? Titik maksimum kita ambil di sini dan ini. So, yang X dia kita ambil, kalau dia negatif, dia positif 2, 11. Nampak? So, dah dapat 2, 11. So, selesai 4 markah. Okey, kita pergi ke soalan B. Seterusnya, lakar graf fungsi untuk domain 0 kurang pada X kurang daripada 5. Okey, satu titik kita dah dapat tadi kan? Buat letak siap. Satu titik kita dah dapat. Titik maksimum. Berapa titik maksimum dia? 2, 11. Okey, bermaksud dia graf maksimum. Maksimum macam gini. Nampak? Okey, yang ketiga. Apa perlu kita tahu? Okey, dari sini F0 sama dengan 3 tambah 8 darab 0 tolak 2 darab 0 kuasa 2. So, F0 adalah 3. So, koordinat kat sini adalah 0, 3. Okey, so dah dapat 0, 3. Koordinat seterusnya 5 yang hujung sekali. Dia nak julit antara tu je. So, F5 sama dengan 3 tambah 8 darab 5 tolak 2 darab 5 kuasa 2. So, guna kalkulator awak. 3 tambah 8 darab 5 tolak 2 darab 5 kuasa 2. Okey, hati-hati tekan kalkulator . So, cikgu akan dapat negatif 7. Awak pun dapat kan? So, koordinat dia adalah 5, negatif 7. Nampak? Okey, so sekarang kat sini kita boleh cari dia punya nilai X tak? So, kalau cikgu cari dia punya, kalau kita cari negatif 2X kuasa 2 tambah 8X tambah 3 sama dengan 0, kita akan dapat X sama dengan 4.335. Satu lagi. X sama dengan negatif 0.35. Okey. Itu panduan sahaja. So, kat sini awak tahu. Kalau Y dia kosong, dia ada 2. 435 dengan kosong. Satu lagi negatif 0.35 dengan kosong. Okey. Kat sini dia kosong. So, maklumat-maklumat ini kita boleh buat graf dia. Okey. So, dia kata lakar. Bila lakar tak ikut skala pun tak apa. Janji awak ada poin-poin yang penting. Okey. So, kat sini paksi dia. Paksi dululah. Paksi X paksi Y dan paksi X. Paksi X melintang. Sini X dan sini Y. Nampak? Y ataupun F. Kat sini adalah Fx kan? Fx. Nampak tak? Okey, sekarang awak tahu bentuk dia maksimum 2, 11.
Okey, pintasan dia adalah sini. Dia punya nilai X bila Y kosong adalah negatif tau. Jadi kat sini. So, kita agak-agak. Okey, kat sini kita boleh agak-agak dia. Tapi awak buat semua tau. Okey. So kat sini. Betulkan balik paksi dia. Okey, awak boleh labelkan dia. Kat sini negatif 0.35. Label je. Sini 3. Dekat sini berapa? 2.11. Kat sini 4.35. Okey. Paling hujung. Silap. Okey. Dia kata maksimum dia 5 kan? 5 negatif 7. Jadi kat sini kita boleh sambung lagi. 5 kat sini. Sampai sini. Negatif 7. Okey, so padam kat sini. Graf dia sampai negatif 7 tu je. Okey? Jelas? So dah lakar. Pemarkahan dia akan tengok awak punya. Kenapa cikgu kata macam gini tau? Sebab pemarkahan dia akan tengok titik maksimum, titik minimum, titik maksimum, titik yang punca dia. 3 titik tu dia kena tengok. Okey, kemudian pintasan dan bentuk. Bentuk graf dia macam gini. Okey, bentuk graf dia maksimum lah. Okey, lagi satu dia tengok julat. Dia di antara kosong kan? Bila kosong, ini boleh padam. Sebab dia nak dari kosong. Dari kosong maksudnya dari sini. Okey. Sini kosong. Okey. So graf dia macam inilah. Okey. So kita jumpa lagi the next video. Okey. Okey. Sebelum tu terlupa pula. Nyatakan. Tak habis lagi. Nyatakan persamaan paksi simetri. So, persamaan paksi simetri dia adalah kat sini tau. X sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 2. Yang ni persamaan paksi simetri. Okey. So, selesai nombor 2. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. 3A. Permudahkan setiap yang berikut. Okey, so nak permudahkan dia. Macam mana ni? Ada set ni. Awak kena belajar sebab kita bila kertas dulu. Bila MN ni, dia nak pengiraan. Bila pengiraan awak tak boleh sepenuhnya kalkulator. Awak boleh kalkulator tu jadi panduan. Okey. So kat sini kita cikgu akan terang nombor 1. Set 5 darab 3 tolak 3 pula 4. 4 tolak 3 set 5. Okey, kat sini kita boleh darab. Masuk, nampak tak? Set 5 darab 4. Tolak. Ni darab sini pula. 3 darab set 5 darab set 5. Nampak? Okey. So kat sini 4 darab set 5 tolak. Ini set 5 darab set 5. Awak tengok. Set 5 darab set 5 adalah set 25. Set 25 ni adalah 5. Nampak? Okey, so 3 darab 5. So kat sini kita dapat 4 set 5 tolak 15. So dah selesai 1A. Okey, kita terus lagi 3A2. Okey, dalam 3A2 2 set ni 12 tambah set 75 tolak 4 set 48. Okey. So kat sini awak kena pecah tau. 2 set 12 ni adalah 4 darab 3. Nampak? Tambah 75 ni adalah 25 darab 3. Tolak 4 set 48 ni 16 darab 3. Selagi boleh pecah, kita pecahkan dia. Okey, turun lagi. Okey, untuk yang ni 2 set 4 ni adalah 2
darab 2 darab 3 tambah 25 ni adalah 5 darab 5 darab 3 tolak 4. 16 tu 4 darab 4 darab 3. Nampak tak? Okey, so sekarang kita buat dia lagi. 2 set 2 set 2 set 3 tambah 5 set 5 set 5 set 3 tolak 4 set 4 set 4 set 3. Nampak tak kita pecah macam tu? Okey, sekarang kat sini awak boleh nampak dah. Macam cikgu kata tadi, set 2 darab set 2 dapat set 2 darab 2 kan? So dapat set 4 dapat set 4 adalah 2. Nampak tak? Okey, so kat sini ini adalah 2. So 2 darab 2 set 3. Nampak tak? Tambah ini adalah 5 set 3. Tolak 4 ni adalah darab 4 set 3. Okey, nampak? Okey, kemudian apa lagi? 2 darab 2 adalah 4. 4 set 3 tambah 5 set 3. Tolak 4 kali 4, 16 set 3. Okey. Kemudian semua dah set 3 awak nampak sini. Set 3, set 3, set 3. Jadi kita boleh faktorkan set 3 itu. Set 3, 4 tambah 5 tolak 16. Okey. 4 tambah 5 tolak 16. Berapa? 4 tambah 5 tolak 16. Negatif 7. So, kita akan dapat kat sini. Set 3 darab negatif 7. Okey, tulis elok balik. Nombor tu kat depan tau. Negatif 7 set 3. Kurungan tak perlu pun tak apa. Negatif 7 set 3. Okey, dapat? Okey. So, awak kena pecahkan semua jadi satu-satu yang boleh dipermudahkan. Okey, kita tengok 3B. Diberi A darab 2 set 5. 2 tolak set 5 tambah 2. A 2 tolak set 5 tambah 2. 5 tambah 2 set 5 sama dengan 2 tambah B set 5. Cari nilai A dan nilai B. Okey, first kita darab masuk. Okey, darab masuk. Jadi 2A tolak A set 5. Yang ni pun darab masuk. Tambah 10. 2 darab 2, 4. 4 set 5. Sama dengan 2 tambah B set 5. Okey. So, sekarang awak tengok. Okey, awak tengok set 5 dengan set 5 ada pasangan dia. Betul tak? Jadi, 2A tambah 10. Okey. Tambah 1, 4. Satu lagi negatif A. Betul tak? So, tambah set 5 dalam kurungan 4 tolak A. Sama dengan 2 tambah B set 5. Okey? Nampak tak ni? Cikgu faktorkan terus. Dia ada A 5 tambah 4 set 5. So, set 5 tu faktor keluarkan. Negatif A tambah 4. Jadi, 4 tolak A lah. Nampak? Okey, so sekarang kat sini kita tengok. Bandingkan. So, bandingkan. 2A tambah 10 sama dengan 2. 2A sama dengan negatif 8. A sama dengan negatif 8 bahagi 2. A sama dengan negatif 4. Okey. Lagi satu ini. Set 5 darab 4 tolak A sama dengan B set 5. So, set 5 tak ada dah. 4 tolak A sama dengan B. A adalah negatif 4. Tolak negatif 4. Nampak? So, kita dapat B. Jadi,
4 tambah 4 dapat B. B dapat 8. Okey. So, selesai nombor 3B. Okey, jumpa lagi.